Ya, baiklah, bersama dengan rakan tugas kita Siti Ramizah binti Haji Muhammad Ali dari daerah Temburong. Assalamualaikum Siti Ramizah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mahira dan juga Nur Intan. Selamat pagi. Ya, selamat pagi kembali. Lama tidak bersua secara berinteraksi bersama dengan Siti Ramizah. Rindu rasanya. Ya, alhamdulillah. Jadi bagaimana dengan keadaan cuaca di daerah Temburong, Ramizah, pada pagi ini? Alhamdulillah, jadi sebetulnya keadaan cuaca di sekitar kawasan Pekanbagan pada pagi ini nampak cerah sahaja ya, dan saya mengharapkan apapun aktiviti yang akan diadakan pada hari ini khususnya untuk berjalan dengan lancar saja, insya-Allah. InsyaAllah, amin amin ya rabbal alamin. Jadi seperti yang kita telah maklum bahawa pada ketika ini negara Brunei Darussalam akan bakal menyambut hari ulang tahun Hari Kebangsaan yang ke-40 tahun. Jadi kita percaya juga di daerah-daerah pastinya sekarang ini sibuk juga membuat persiapan dan juga persediaan. Kemarin saja telah pun diadakan upacara penaikan bendera besar di negara Brunei Darussalam, dan mungkin ada aktiviti-aktiviti yang akan bakal berlangsung dan juga persiapan-persiapan yang dapat dikongsikan dari daerah Temburong. Jadi kita terus saja serahkan kepada Siti Ramizah untuk mengongsikan bahan tersebut. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan tugas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Auda kerana terus setia bersama dengan Rampai Pagi, lintas langsung dari daerah Temburong untuk pertemuan kita pada hari ini di hujung minggu hari Sabtu 17 Februari 2024 Masihi. Selamat pagi, salam sejahtera dan juga salam ceria Auda. Seperti biasa saya mengharapkan agar Auda semua berada dalam keadaan sehat sejahtera di manapun Auda berada ya. Dan ingin saya kongsikan sekali lagi keadaan cuaca di sekitar kawasan Pekanbagan pada pagi ini dalam keadaan yang baik dan juga cerah ya. Dan Auda, dalam pertemuan kita ingin saya kongsikan juga beberapa info semasa antara acara yang akan berlangsung di sekitar kawasan daerah Temburong ini sebelum kita menyaksikan bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan tugas kita. Jadi untuk itu Auda ingin saya kongsikan mengenai Pusat Dakwah Islamiah melalui bahagian pembangunan mualaf kebajikan mualaf dan unit dakwah daerah-daerah dengan kerjasama Persatuan Saudara-Saudara Baru Negara Brunei Darussalam akan mengadakan projek Fathul Barakah 5.0 sempena menyambut kedatangan bulan Ramadan 1045 Hijrah ini nanti. Dan tujuan projek ini adalah untuk mengumpul sumbangan orang ramai yang berupa keperluan harian untuk diberikan kepada mualaf seluruh negara yang memerlukannya. Bagi daerah Temburong, orang ramai bolehlah menghantar sumbangan melalui pandu lalu iaitu drive-thru ke Pusat Dakwah Islamiah dan unit daerah Temburong yang akan diadakan pada hari ini iaitu hari Sabtu dan esok hari Ahad 17 dan 18 Februari 2024. Dan Auda yang ingin memberikan sumbangan bolehlah datang ke Pusat Dakwah Islamiah daerah Temburong pada pukul 8.30 pagi sehingga 4 petang ya. Dan ingin kita kongsikan juga antara perkara yang akan berlaku mengenai pemotongan sementara bekalan tenaga api elektrik iaitu pada hari Isnin 19 Februari 2024 bermula pada pukul 2 petang sehingga 5 petang, dan penutupan sementara ini adalah disebabkan oleh kerja-kerja penggantian kabel volten rendah antara kawasan yang terjejas ialah di Kampung Negalang Iring, Simpang 620, UNN Tower dan kawasan sekitarnya ya. Ingin kita kongsikan juga satu info semasa iaitu mengenai majlis kesyukuran sembahyang fardu maghrib dan isyak berjemaah membaca surah Yasin dan doa kesyukuran sempena ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-40 bagi peringkat daerah Temburong akan diadakan pada 12 Syakban 1445 Hijrah bersamaan dengan 22 Februari 2024 ini iaitu pada hari Khamis malam Jumaat, dan akan diadakan pada pukul 5.45 petang. Dan acara ini akan mengambil tempat di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekanbagan daerah Temburong ya. Jadi Auda, itulah antara info semasa yang dapat saya kongsikan bersama dengan Auda pada pagi ini. Apa kata untuk seterusnya kita terus saja menyaksikan bahan yang telah pun dimuatkan. Itu kita saksikan bersama. Pokok atau tumbuhan ialah sebahagian daripada alam benda hidup yang terdapat di alam semesta. Pokok luba adalah sejenis tumbuhan yang tumbuh di hutan. Ada juga yang menanam di sekeliling berdekatan rumah untuk dijadikan umbut. Pokok ini berduri dan pucuknya diambil untuk dijadikan umbut seperti umbut kelapa sawit.
Pokok luba adalah tumbuhan yang hidup di merata hutan pendalaman. Saya dan kru Rampai Pagi berkesempatan membuat pendekatan mengenai pokok luba. Kalau dari Pekan Bangar, untuk sampai ke kawasan hutan ini mengambil masa kira-kira 15 hingga 20 minit. Namun untuk sampai menemui pokok luba, kami terpaksa masuk kawasan hutan. Kira-kira 200 meter baru kami menemui pokok luba di kawasan hutan kampung berkenaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah, Auda bertemu kita lagi untuk keluarannya pada kali ini. Sekarang saya berada di sungai apa ni tuan? Sungai Masilap, Kampung Selangan, Mukim Amu. Jadi pada kali ini saya akan membawa Auda penonton untuk membuat pendekatan mengenai dengan sejenis sayur hutan atau lebih dikenali sayur kampung ni tuan. Umbut luba. Jadi santai-santai kita ni akan mengumbut sambil tu kita ni kan beriadah je ni tuan di tempat ini. Jadi Auda jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami. Manakala proses pengambilan umbut luba bukan mudah untuk melapah batang luba ini. Tambah lagi kalau ingin mengambil umbutnya. Walau nampak senang tapi hakikatnya memerlukan kebolehan dan pengalaman. Batang yang berduri merupakan hambatan yang sukar dan berbahaya jika tidak berhati-hati. Bagi Amit bin Bagul, 61 tahun, mengambil umbut luba bukan satu kesukaran baginya kerana di awal usia 5 tahun, beliau telah pun didedahkan oleh kedua orang tuanya. Batang yang telah pun ditebang perlu diproses secepat mungkin bagi mengelakkan ianya layu. Biasanya tidak melebihi 2 hari selepas ditebang. Pokok luba mempunyai batang yang besar, tegap, mencapai ketinggian antara 100 hingga 200 meter dan mempunyai isi yang lembut. Manakala rasa umbut luba ini agak memahit dan dikatakan baik untuk ketahanan tubuh dan belum ada kajian saintifik yang mengaji tentang kandungan bahan yang terkandung dalam umbut luba ini. Alhamdulillah, seperti yang dapat kita lihat pada ketika ini yang telah pun baru saja ditebang ni tuan. Yang ditambah. Umbut luba. Umbut luba. Umbut luba. Jadi kita ni akan menunjukkan juga bersama dengan penonton-penonton kita ni macam mana caranya untuk kita ni mendapatkan umbutnya. Jadi dibersihkan lagi ni tuan. Bersihkan, dikubak lagi ni. Soalnya umbutan ni ada macam-macam jenis kan ni tuan, kalau umbut luba? Selalunya umbutan ni ada, kalau aku yang punya ni ada 3 jenis. Yang merah, hijau sama yang kuning. Yang merah ni kalau pahit sedikit ni. Ini mudah sudah ni. Boleh sudah untuk dimasak? Boleh ni. Ini di lagi ni. Ini dibuang yang keras ni, yang mudah di sini diambil. Boleh dimakan mentah ni, siapa pandai. Rasanya pahit ke itu tuan? Cuba ya nah. Ini kira
kalau ada je setengah orang dia suka makan matah. Ada yang suka memasak ni tuan. Memasak. Tapi rupanya dapat dimakan matah. Tapi ni tuan, kita sudah pernah cuba. Dua. Perkara biasa. Perkara biasa nyaman tuan. Bolehlah kalau aku memang biasa kan. Okey, tadi cuba dululah makan mata-mata. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya. Memang pahit ni tuan. Pahit. Pahit. Tadi kan. Bolehlah. Selepas tadi sekarang. Selepas tadi kita ni akan mencuba makan yang bermasak. Lepas tadi akan cuba merasa yang bermasak perbezaannya tu tuan. Okey, nantikan selepas ini. Okey, alhamdulillah Auda. Ngalih-ngalih sudah ketani mengumput tadi ni tuan. Ngambil masa berapa lama tu tadi tuan? Dalam 5 minit lah coba tu. Dalam 5 minit. 5 ke 6 minit. 5 ke 6 minit lah bagi orang yang sudah pro tu. Bagi yang sudah ni terima kasih je tuan di atas rezeki, kata orang berkongsi rezeki bersama kami pulang ni tuan. Ni apa ni tuan? Masak apa ni? Ni umbul luba masak tumis ni. Ini yang sekarang ni tu bini kita tu akan masak tu. Ini umbul luba yang sudah masak ni bukan yang mentah ni, yang masak tumis. Yang telah pun masak terlebih awal ni tuan di rumah sudah memasak. Ni kan merasa apa perbezaan umbut yang matah tadi ni tuan sama yang terpun masak. Nah, silakan tuan. Ada terasa pahitnya juga, tapi tekannya bercampur sama tahal. Ada rasa padas-padas sikit lah. Cili padi, lada padi. Nyaman. Nyaman ni juga. Terima kasih je tuan di atas pengongsian sedikit mengenai dengan umbut luba dan membawa kami kata orang beriadah di tempat kawasan kebun kita ni. Hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.